السلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurulillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallahi wa ma ana musyrikin. Katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku, menyeru manusia kepada Allah di atas dalil penerangan hujjah dan penglihatan mata hati yang sangat jelas, yang sangat terang. Aku dan para pengikutku bukanlah kami di kalangan orang yang menyengutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, pertama-tama syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada siang hari, tengah hari ini kita diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk duduk sekejap sebelum kita nak menunaikan sembahyang zuhur, sambil-sambil kita memperingati, ingat, bakir dan zikra dan fa'ul mu'minin, beri peringatan olehmu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan peringatan itu dapat manfaat bagi orang yang sempurna imannya. Artinya walaupun benda itu kita sudah tahu, sudah mengetahui, tapi jika ingatkan kembali, maka dapat manfaat besar. Itu tandanya kita orang yang mengejar kesempurnaan iman. Para hadirin sekalian, tajuk yang diberi oleh surah ni apa nama? Pengorbanan menegakkan akidah. Jadi tak tahu sempena hari raya korban ke ataupun nak minta penerangan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah ke. Ia terlalu umum tajuk tersebut. Dan sedang moleknya tengok dalam gambar iklan tu dia tulis kuliah sempena hari raya korban. Kita akan lama lagi akan menyambut Idul Adha pada hari Khamis, insya-Allah. Mudah-mudahan yang umur sihat berbadan, kita sekali lagi akan menyambut
Idul Adha, mana hari raya sembelih. Hari raya sembelihan, penyembelihan. Dan ibadat udhiyah, ibadat penyembelihan ini ditaghlib, dimenangkan panggilannya dengan kurban. Gitu. Al-qurban. Padahal kurban itu umum kurban. Ma yataqarrabu bihil 'abdu ila rabbih sawa'un akam minaz zabaihi am min ghairiha. Itu dikatakan al-qurban. Kurban. Apa kurban? Kurban itu kata ulama, ma yataqarrabu bihil 'abdu ila rabbih. Barang atau perkara yang menghampirkan dengan perkara tersebut oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi tiap-tiap apa yang menghampirkan diri kita kepada Tuhan itu dikatakan kurban. Gitu. Kurban. Tak kira sedekah, berzikir, baca Quran, semaya jemaah, mengaji, mengajar, tutup aurat, bekerja, cari nafkah. Itu semua kurban. Kurban semua. Kerana tiap-tiap yang diperintah oleh syarak itu artinya untuk hamba tersebut hampir dengan Tuhannya, hampir dengan syariat. Jadi kita keluar daripada rumah pagi-pagi nak mari ke tempat kerja kita ni, itu pun dipanggil kurban. Kurban. Tapi kita tak pernah guna perkataan itu. Tak pernah nak keluar sudah sarapan breakfast pagi. Salam, abah nak pergi kurban ni. Ataupun nak sembahyang zuhur, kurban zuhur, nak sembahyang asar. Jom pergi kurban asar. Kita tak panggil lagu itu. Padahal semua adalah kurban. Yang menghampirkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya dimenangkan, ditaghlib, dimenangkan panggilan kurban itu di atas ibadah udhiyah. Ibadah sembelih. Ini karena besar ujian yang dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu kita maklum. Kalau kita baca sepitah lalu mungkin kita tidak akan merasai. Tapi kalau kita baca kemudian kita berfikir, apa ada orang yang seperti ini diperintah oleh Allah Ta'ala? Dengan apa sahaja perintah ditaati setaat-taatnya, tanpa kritikan sedikit pun. Disuruh hijrah daripada Babylon ke Palestin, pergi dia. Disuruh kahwin seorang lagi kerana sudah lama tak dapat anak, kahwin dia. Dah sudah dapat anak dah. Disuruh tinggal pula isteri baru, isteri muda dengan anak yang masih baby di tengah-tengah padang pasir yang tidak ada kehidupan. Tinggal dia. Lalu pergi ziarah, pergi melawat sebulan sekali atau 2 minggu sekali, tidak. Sampai sudah dewasa, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tatkala sudah dewasa Ismail, baru disuruh pergi ziarah. Tengok. Di ziarah tu bukan pergi bagi duit ke. Bukan. Inni arafil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Aku diperlihatkan oleh Allah dalam mimpiku bahawasanya aku ni diperintah oleh Allah menyembelih kamu, wahai Ismail. Aduh. Ujian sangat besar. Maka sebab tu bila sebut korban, dimenangkan panggilan kepada ibadah udhiyah. Padahal setiap apa yang diperintah oleh Allah semua memerlukan pengorbanan. Termasuk yang terpenting di dalam ajaran Islam atau ajaran agama kita ialah akidah. Simpulan bagi kepercayaan. Asal perkataan akidah maknanya ialah tambatan, simpulan. Akad, simpul. Macam kita sebut akad nikah tu lah.
Akad jual beli, aqdun. Apa makna aqdun? Akad itu artinya simpulan, tambatan, ikatan, gitu. Jadi kalau aqdul bai' mana akad jual beli. Nah, aqdur rahn akad gadai menggadai. Nah, aqdul ujrah akad sewa menyewa. Nah, aqdun nikah akad nikah. Ikatan pernikahan. Itu dipanggil ikatan pernikahan atau ikatan jual beli atau ikatan pinjam meminjam, sewa menyewa dan sebagainya. Tetapi yang dimaksudkan akidah di sini bukan ikatan muamalah. Yang dimaksudkan dengan aqdun di sini ialah aqaidil iman, simpulan-simpulan kepercayaan. Ada berapa? Itu maklum 6. Jangan bertukarlah rukun iman, rukun Islam. Nah, rukun Islam maknanya perkara yang besar-besar dalam Islam. Ada 5. Itu dia panggil rukun bimakna istilah, bimakna lughawi. Rukun Islam itu dipanggil rukun dengan makna bahasa. Apa? Al-asyaul azim, perkara-perkara yang besar di dalam Islam 5. Bukan 5 ni sahaja Islam, bukan. Jangan salah faham. Nah, jadi kalau orang tu dapat dikerja haji, rukun Islam yang kelima, menunaikan haji ke Baitillahil Haram. Nanti pulang daripada Masjidil Haram, pulang daripada buat kerja haji, jangan kata alhamdulillah sempurna dah Islam kita. Ada orang yang enggak gitu. Boleh buat rukun Islam yang kelima tu sudah sempurna Islam. Itu silap faham. Nah, boleh menunaikan haji ke Baitillah itu bukan sempurna Islam kita laksana, bukan. Itu artinya boleh menunaikan rukun Islam yang kelima, fardu haji, haji Islam dipanggil haji fardu. Adakah sudah selesai kerja Islam? Belum. Banyak lagi. Setiap ayat perintah, ayat larangan di dalam Quran dan Sunnah itu semua adalah hukum Islam. Gitu kan? Itu semua hukum Islam. Banyak. Jadi dalam banyak-banyak hukum Islam ni yang terbesar, yang paling besar ialah 5. Itu dipanggil rukun dengan makna lughawi. Adapun rukun iman, ini bukan rukun lughawi, kena ingat. Beza. Jadi kalau rukun Islam, kalau kita tidak mampu mengerja, macam saya daftar dah haji, tanya orang tabung haji, bila ni saya boleh tunai haji ke Mekah? Dia kata kalau mengikut pendaftaran ustaz ni umur 250 baru boleh naik haji ke Mekah. Kata aduh, boleh hidup lagi dah 250 kan gitu. Jadi saya belum lagi tunai haji. Adakah saya tidak Islam? Saya Islam. Karena Islam tu taba'an li abawai. Ini dipanggil Islam keturunan. Mengikut salah seorang daripada 2 ibu bapa. Ibu atau bapa masuk Islam, anak yang belum balik auto Islam. Tak ada pakai manual. Tapi kalau yang sudah balik manual, dia sendiri kena nutqi syahadatain. Binutqi syahadatain, dengan menutur 2 kalimah syahadat. Kalau dia tidak mahu, maka la ikraha fiddin, tidak boleh paksa di dalam agama. Ayat tersebut turun apabila seorang sahabat Nabi namanya Hassin Al-Khazraji. Hassin Al-Khazraji, dia ada anak yang dia hantar ketika mana baby-baby ini, dia hantar ke kampung pinggir Madinah untuk dijaga oleh Yahudi. Jadi apabila anaknya sudah meningkat dewasa, Islam sudah sampai ke Yasrib, ke Madinah. Jadi Hassin Al-Khazraji ini sudah masuk Islam dengan isteri. Semuanya sudah masuk Islam. Akhirnya anak dia yang masa bayi-bayi dulu dihantar ke Yahudi, pulang ke bandar. Balik ke rumah masing-masing. Bila balik ke rumah, tengok-tengok keluarga dia sudah Islam.
Nah, maka dia beragama Yahudi. Nah, ya, dia beragama Yahudi. Jadi ayah dia Hassin Al-Khazraj ini pun pujuk, rayu, selutok, apanya supaya anak dia ni masuk Islam. Tetapi anak dia tetap berkeras, saya tidak mahu masuk Islam. Oleh kerana itu Hassin Al-Khazraj ini sebagai bapa sudah tidak sabar lagi, hilang sabar, lalu memberi ancaman kepada anak. Tengok deh, memberi ancaman kepada anak, kalau kamu tidak mahu masuk Islam, aku bunuh. Seorang bapa mengancam bunuh pada anak kerana Islam. Maka turun ayat Quran, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam Islam. Nah, jadi apalagi kalau yang bukan ibu bapa, nah, bukan siapa-siapa mau memaksa, tak boleh. Nah, Islam ni mesti dipilih atau dimasuk dengan kerelaan hati. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak beriman sila, siapa nak kufur sila. Itu diberi pilih, bebas, mukhtaran zahiran. Bebas memilih pada zahir. Gitu. Jadi kalau Islam itu rukunnya bimakna lughawi dia panggil. Rukun dengan makna bahasa. Sebaliknya kalau rukun iman, rukun iman, nah, itu tak sama maknanya dengan rukun Islam. Pasal rukun iman bimakna listilahi dia panggil. Rukun pada iman dipanggil rukun dengan makna istilah. Apa rukun dengan makna istilah? Ay ma yatawaqqafu sihhatu ma yatawaqqafu bihi sihhatu syai'. Itu dia begitu. Ma perkara barang yatawaqqafu bihi, yang terhenti, yang mesti dengan dia, dengan barang tersebut. Sihhatu syai', sah sesuatu. Macam kita kata rukun Islam, rukun sembahyang, kayak gitu. Rukun sembahyang ada berapa? 13. Rukun qauli, fi'li, qalbi. Jadi rukun sembahyang tu apa mana? Segala perkara-perkara yang dikerjakan di dalam sembahyang yang terhenti oleh kesahihan sembahyang tersebut dengan segala perkara itu. Jadi kalau sembahyang tak baca Fatihah, sah tak sembahyang? Tak sah. Tak takbiratul ihram, sah tak? Tak sah. Pasal rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi itu dipanggil rukun istilahi dipanggil. Rukun dari segi istilah. Tak ada satu, tak sah berlaku. Terus duduk jauh lah. Nah. Tak baca. Tak ada Allahu Akbar, tak ada. Walau pejam mata sekalipun. Nah. Nak kosong. Pejam mata ni. Kerapak di mulut, tak baca Fatihah, sah tak sembahyang? Tak sah. Sujud 34 jam sujud. Lamanya sujud. Berapi pun dah bukan hitam, berapi dah gitu. Sah tak? Tak sah. Pasal tak baca Fatihah. Itu dia panggil rukun istilahi. Begitulah dikatakan rukun iman, rukun istilahi. Apa rukun iman? Yani nak sah iman kena cukup 66. Tolak satu, kosong. Kosong tu. Saya ni kalau beriman dengan Allah, okey. Beriman dengan Rasul, okey lagi. Tapi dengan malaikat ni tak berapa nak percaya mana saya. Aduh malaikat. Hak tu kafir lah, jangan ramai. Dah? Jangan ramai. Sebab apa? Sebab iman itu ditafsirkan oleh ulama dengan tasdik. Tafsiral iman bit tasdiqi, ditafsirkan iman oleh Allah dengan makna tasdik. Apa tasdik di sini? Tasdik sini dengan makna tasdiqul syar'i, bukan tasdiqul mantiqi. Nah, tasdik ada dua, tasdiqul syar'i dan tasdiqul mantiqi. Apa tasdiqul mantiqi? yakni kita mengetahui semata-mata
Contoh seperti Nabi Muhammad. Kita tahu Nabi Muhammad betul. Gitu, benar. Al-ilmu bin nisbati wuqu'il haq bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu nisbah berlakunya kebenaran terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu Nabi ini betul, Nabi ini benar. Tapi apakah kita terima? Tak terima, maka tak dihukum iman. Semata-mata tahu. Itu nak cerita gitu. Semata-mata tahu kata Nabi ni betul, Nabi ni sebenar, Nabi tak bohong. Tapi dia tak terima Nabi, maka tak dikata iman. Itu dia panggil tasdik mantiki, dia panggil. Tasdik mantiki ni lawannya tasawuri. Sebagaimana iman ahlul kitab. Ahlul kitab ni mengenal Nabi SAW seperti mereka kenal anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kata ya'rifunahu, kenal mereka itu ahlul kitab akan dia Nabi, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Bahkan lebih daripada itu. Mana? Dalam kitab tafsir Qurtubi diriwayatkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia pernah tanya kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni seorang sahabat Nabi di kalangan Bani Israel. Hei Abdullah, apakah mu sebelum Muhammad ni mari ke Madinah, mu sudah kenal Muhammad? Ya, bahkan aku kenal Muhammad, bahkan lebih daripada kenal anak aku lagi. Kerana barangkali anak aku walaupun keluar daripada perut isteri aku, belum tentu aku bapa dia. Apa tahap tu? Apa tahap tu? Tapi kalau Muhammad aku kenal pok dia, mak dia, tok dia. Itu nak kata kenalnya. Tapi adakah ramai ahlul kitab yang menerima Rasulullah? Nah, mereka tahu kebenaran itu berlaku pada diri Rasulullah, tapi mereka tak setuju, tak terima. Maka karena itu ditafsirkan oleh ulama, wa fussiral iman bit tasdiqi. Iman itu dengan makna tasdik syar'i. Apa tasdik syar'i? Al-iz'an wal qabul fil qalbi. Setuju dan terima di dalam hati. Gitu. Apa hak Nabi bawa mari? Setuju. Akak ibu jari. Terima, ya. Di dalam hati. Kalau di mulut tu dia panggil iqrar. Kalau di dalam hati dia panggil tasdik. Beza dah. Kalau di mulut dia panggil iqrar. Al-iqraru bil lisan. Mengakui dengan lidah. Iqrar dia panggil. Ini Islam. Jadi kalau seorang tu tak semayang dia. Tapi kalau kita tanya, semayang 5 waktu ni apa hukum? Dia lah kata dengan lidah dia, wajib. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sia ayat Quran dalil. Wajib. Apa pasal mu tak sembahyang? Aku tak sebab kira dah, aku ni malas. Maka ada ikrar pada lidah dengan hukum yang dibawa datang oleh Nabi SAW tadi? Ada. Dia tidak merubah hukum. Dia mengakui dengan lidah dia bahawasanya sembahyang 5 waktu ni wajib. Walau dia sendiri tak sembahyang, dia masih Islam. Itu kita dia masih Muslim. Ni nampak free hair, pakai baju ketat-ketat, nampak wapek, nampak bongo ni, apa hukum ni? Tutup aurat. Wajib dia. Tu. Qul li ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Sia ayat Quran ya hafal dalil. Kau dah tahu dah wajib masa apa? Saya ni awak tak tahu. Itulah saya dengan ibu saya memang nafsu. Dia tu masalah dia tidak taat perintah Allah, itu soal dia punya nafsu. Khuruju an taatillah, tidak mentaati perintah Allah. Artinya dia fasiqah, tapi dia muslimah. Dan kalau ada dalam hatinya qabul wal iz'an, terima dengan apa hukum yang dibawa datang oleh Nabi, bermakna dia mukminah, dia muslimah karena dia ikrar dan hatinya tasdik.
iz'an wal qabul, maka dipanggil mukminah. Tetapi dia tidak buat benda tu, maka dikatakan fasikoh, fasik. Nah, tu dah. Jaga-jaga tu. Sebab kalau selain daripada sunnah wal jamaah, itu sudah kafir selalu. Orang Islam yang buat kerja dosa kafir dulu. Kafir ente. Sudah. Tu orang panggil fuak-fuak khawarij. Jadi kita orang ahli sunnah wal jamaah ni tidak tasarruf fit takfiril ummah. Tidak gopoh-gopoh untuk mengkafirkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang penting dia mengaku kata Nabi itu benar, dan apa hukum yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Nah, tasdiqun Nabi wa tasdiqu bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ulima min ad-din bid-darurah. Dia membenarkan Nabi, menerima Nabi, dan menerima dan membenar, setuju dengan apa hukum yang dibawa datang oleh Nabi SAW daripada perkara yang diketahui daripada agama dengan secara pasti, mudah, maka dikatakan dia tu muslim, mukmin, walau dia sendiri tidak mengerjakan. Itu pegangan kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi cabarannya di akhir zaman ni sangat kuat. Jadi orang yang mengajar ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah memang memerlukan pengorbanan yang sangat besar menghadapi pegangan-pegangan yang menyalahi dengan pegangan Nabi dan para sahabat. Nah, itu Nabi sendiri sebut, la taftariqu ummati ala 73 firqah. Selagi berpecah umatku. Umatku di sini ummatul ijabah. Karena umat Nabi ni banyak. Satu, ummatul ijabah. Dua, ummatul dakwah. Karena Nabi kita ni satu-satunya Nabi yang diutuskan untuk semua manusia. Bukan seperti Nabi-Nabi dulu. Nabi-Nabi dulu diutus untuk kaum bangsa masing-masing. Nah, itu. Tapi Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nazira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tidak kami utuskan engkau, hai Nabi Muhammad, melainkan untuk sekalian manusia. Jadi sekalian manusia, Melayu, Arab, Asia, Jepun, Afrika, India, ikut apa saja bangsanya, kulit, warna kulitnya, bahasanya, yang ada setelah mana diutus Nabi SAW sebagai Nabi, semuanya umat Rasulullah. Apapun bangsa dia, apapun kaum dia, duduk di benua mana pun dia, umat Nabi. Cuma yang tidak menyahut seruan Nabi itu dipanggil ummatud dakwah. Umat Nabi Muhammad yang wajib kita dakwah, ajak, seru. Tapi ajak tu bukan acong masuk Islam, siap untuk masuk Islam, boleh gitu. Tak boleh gitu. Nah, ajak tu dengan bijaksana. Nah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dan yang terbaiknya ajak ialah dengan cara perbuatan, akhlak kita. Lisanul hal absahu min lisanil maqal. Lidah perbuatan itu lebih fasih, lebih tajam daripada lidah perkataan. Itu. Kalau kita ceramah, jemput-jemput, berbaku-baku, satu kontena sekalipun, IU gitu, ceramah saja, tapi perbuatan kita tak sama seperti apa kita ceramah. Orang tak boleh ngajar saja yang menaten ini. Orang apa tak haid dia ni, mesti dia kata gitu. Jadi kalau kita tu tak mengajar pun, tapi kita mempraktik, mentatbik, melaksanakan akhlak karim, maka itu dah di situ dah seruan. Maka umat Nabi Muhammad yang belum masuk Islam itu dipanggil ummatud dakwah. Kita yang sudah Muslim, sudah masuk Islam dipanggil ummatul ijabah. Jadi umat yang sudah menyahut seruan Nabi, kata Nabi, la taftariqu, lagi akan berpecah. Berpecah mana? 73 firqah, 73 firqah. 73 firqah ni fawahidun fil jannah, satu saja yang masuk syurga. Wa thintani wa sab'ina finnar, dan 72 puak lagi itu dibawa ke neraka. Masalahnya
Puak ni bukan seperti pertubuhan, persatuan, parti, bukan NGO, bukan daftar itu kan. Kadatil jahilu antakuna kufran, dekatlah oleh orang jahil itu dengan kekufuran. Mana? Walaupun dia tak mengaku dia Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Mujassimah, Musyabbihah, Syiah, Ismailiyah, Batiniyah, Murji'ah, Jahmiyah, dia tak mengaku. Tapi kalau jahil satu, barangkali boleh terjebak di mana-mana pegangan yang salah. Itu. Maka sebab tu orang yang nak menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni perjuangannya sangat kuat, ujian di akhir zaman sangat kuat. Banyak apabila kita kritik, kita nasihat, ini pegangan betul ni. Penceramah yang menceramah, yang pakai serban berjanggut dipanggil syekh pula. Ada ridak atas belakang kiri kanan, jumpa labuh pula tiba-tibanya mengajar manusia bahawasanya roh manusia ni boleh berpindah masuk dalam tubuh. Itu tengok. Dipanggil akidah tanasukul arwah. Ini bukan akidah Islam. Walaupun dia nak menggambarkan, Masya Allah, tuan-tuan yang mulia, betapa kuasanya Allah, hebatnya Allah Ta'ala. Allah boleh mengambil ruh Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, masuk dalam tubuh siapa yang dia kehendaki. Salah. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan pegangan Islam, bukan akidah Islamnya, bukan. Tapi apa salahnya Ustaz cerita Allah Maha Kuasa kan? Cerita Allah Maha Kuasa tu betul, tapi contoh dia tu salah. Itu contoh tentang akidah puak-puak Syiah, Ismailiyah, Batiniyah, yang diambil daripada puak-puak Palasipah juga. Yang manusia dulu ke dia fikir, ni puak mati ni, roh dia keluar. Pergi ke mana Pergi ke mana roh dia ni setelah mati? Tiba-tiba ketika tu ada kupu-kupu. Ulat yang baru lahir daripada gua jadi kupu-kupu. Berkebah sayap. Dia kata, Pak Mak jadi kupu-kupu jadi rama-rama. Kalau gitu manusia ni apabila mati sebagai manusia, kalau dia buat baik, jadi binatang yang baik-baik. Jadi binatang yang comel-comel, cute-cute, kucing, rama, kayak gitu. Kalau dia hidup manusia jahat, zalim, bengong, tolol, maka mati dia, roh dia akan masuk jadi binatang yang keji-keji, beruk, bewok, keruk, anjing. Ikutlah. Jadi kalau nak jadi baik balik, contoh dia jadi anjing. Lepas tu ketika jadi anjing, jadi baik dia anjing. Mati dia comel kucing. Itu contoh lah tu. Itu pemikiran orang dulu, Palasipah dulu. Akhirnya tak ada kiamat. Mana ada kiamat? Kafir mereka kafir kerana ingkar yaumal qiyamah, ingkar akan hari kiamat. Tak ada kiamat. Sampai bila-bila kita tu gitu, kelahiran semula dia panggil. Maka pegangan seperti ini macam denyut nadi orang Islam dalam firqah Syiah, Ismailiyah, Batiniyah. Kayak gitu. Apa tujuannya asal? Ini. Bukan saya yang bercakap ni. Nabi Muhammad yang masuk dalam tubuh saya. Dia nak gitu. Bukan Ahmad Faiz ni. Ni Imam Ali. Hussein. Gitu. Jadi, ini tubuh je Ahmad Faiz. Ni bukan ni. Ni Sayyidina Hussein masuk. Ruh dia masuk. Itu pegangan. Sesat. Boleh jatuh kufur? Boleh. Apabila ingkar bangkit hari kiamat dengan jasad. Kan kita. Apabila roh tu satu, tubuh tu banyak, tiup sangka kata, bangkitnya serentak. Nak bangkit macam mana serentak? Roh satu je. Roh Omar, tubuh Omar, tubuh anak dia, cucu cicit ciak-cak, lakau mana? Roh nak masuk ke tubuh mana? Akhirnya ingkar bangkit dengan jasad. Maka ingkar bangkit dengan jasad ni pun dikafirkan oleh
ulah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana tu? Bisalasatin kafaral falasifatul ida iz ankaruha wa hiyal musbatah ilmun bi juz'iyyin wa hudutsu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Bisalasatin, dengan sebab 3 perkara, kafaral falasifatul ida, dikafirkan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah akan puak falasifah. Dengan sebab apa? Iz ankaruha wa hiyal musbatah. Karena puak falsafah itu ingkar 3 perkara, padahal 3 perkara ni sabit dengan dilalah qat'iyah, putus. Mana? 1, ilmun bi juz'iyyin. Allah mengetahui dengan detail. Falasifah kata tidak. Allah hanya mengetahui dengan secara umum saja. Contoh rambut kita ni, Allah hanya tahu rambut. Berapa helai rambut? Oh, banyak sangat tu. Sakit kepala tu nak bila dia. Tu buat falsafah gitu. Etika dia. Kafir tak? Kafir. Kita punya etika, Allah tahu dak rambut kita tahu. Berapa helai rambut pun Allah tahu. Bila Tuhan tahu? Sedia kala belum dia buat kita, dia tahu dah siap. Tanpa dahulu jahil sikit pun. Itu ilmu bijuzi. Wa hudusu awalimi, baharu alam, kata falsafah tidak. Biqidamil alam. Alam ini qadim. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah, dan dibangkit manusia dengan jasad padahal sebelumnya dulu sebagai bangkai mayit. Kata falsafah tidak. Kalaupun dibangkit roh saja, sebab jasad sudah hancur jadi makanan ulat di dalam kubur. Kafir tak? Kufur sampai etika begitu. Jaga-jaga. Allah. Pasal itulah janganlah tinggal mengaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dan kena mengaji juga, mengetahui juga pegangan-pegangan selain daripada pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, supaya kita benar-benar yakin kita tidak termasuk di kalangan puak-puak yang menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kaedah yang mengatakan inna syai'a la tattadihu illa ba'da ma'rifati muqabili. Sesungguhnya sesuatu itu tidak akan benar-benar jelas, terang dan nyata sehingga kita kenal sebelah lawan bagi dia. Kita nak kenal lelaki, kena kenal perempuan, baru benar-benar kita kenal lelaki. Itu maksud. Kalau kita kenal lelaki hanya lelaki, siap mu mari pondek. Kadang-kadang maknya ni lebih comel lagi. Hanya berdau, ini perempuan lah ni, abahmu perempuan, lekung senyepak juga apa jadi nak kenal lelaki, kena kenal perempuan, baru benar-benar kenal lelaki. Nak kenal perempuan, kena benar-benar kenal lelaki, barulah kita betul-betul tahqiq, yakin kenal perempuan. Kalau kenal perempuan, mari tombol siap. Nah, tombol ini sengaja wi rata kopek dia. Nah, wi nampak macam jatah. Nah ni, kita jatah lah ni. Jatah abahmu, tino tu. Ke gitu. Sama juga, nak benar-benar yakin kita ni berpegang i'tiqad soal akidah, ini belum ditiup sangkakala dalam alam barzakh sudah disoal. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Soalan bocor, jawapan pun bocor. Tapi jawab bukan dengan hafal. Nah, hafal lama. Awak tak maya ni. Apa? Allah Rabbi. Bukan itu dah. Jawab tu dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah turun dengan kita tolong agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Berkorban menolong akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Memberitahu kebenaran walau dicaci cela oleh manusia. Manusia memanglah dia tak tahu, dia akan maki kita, dia akan caci kita. Nah, apa punya ustaz semua orang tak betul berlaku. Nah, ada gitu banyak. Kita menasihati, kita mengkritisi perkara yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu kita pula yang dimaki hamun oleh manusia. Tak apa. Janji jangan dilaknat di padang mahsyar. Nah, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza zaharal bid'ah." Apabila zahir bid'ah sesat. Nah, wasakatal alim, diam oleh orang yang alim. Orang yang mengetahui diam. Ya malah aku, nanti kena maki kau. Nah, ya gila orang lain sesat pun. Fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in.
maka laknat Allah, para malaikat dan manusia akhirat kelak pasti kena atas dia. Maka tak apa, rela kita kena maki di dunia. Nah, tak apa. Yang penting kita sudah kata perkara yang sebenar. Nah, biarlah manusia nak kata apa. Dia bukannya boleh pergi syurga neraka pada kita. Nah, itu pengorbanan dalam memperjuangkan akidah ahli sunnah wal jamaah sangat mencabar. Sangat-sangat mencabar di akhir. Sangat mencabar. Sebenarnya kedudukannya duduk kepada diri kita sendiri. Nah, kalau kita mengaji, maka kita tidak akan mudah disesati. Ya? Macam tadi lah. Nah, saya pernah ada satu hamba Allah yang ikut tarekat sesat di kota Damansara. Dia cerita, dia menyesal sebab habis duit puluh-puluh ribu lah. Kotak seh dia. Dia kata, Ustaz, seh saya ni pernah. Nah, dia kata, saya tanya kenapa seh tak semaya? Dia kata, dia jawab begini, Ustaz. Bermula sembahyang itu senaman jasmani. Bermula macam kita lama. Jasadmu itu makanan ulat di dalam kubur. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Sedap tak? Sedap tak ayat? Rasa nak tweet dia. Tapi kalau orang mengaji tak dia tahu tak? Akidah tu akidah kafir. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu tu akidah kafir. Pada sifat wahasyi ajsadin wa kana maitah. Saya kata kalau abang mengaji ilmu tauhid sifat 20 ni tak ada kena tipu puluh-puluh ribu. Nah, kalau masa tu dia jawab lagu tu, pengen nama lalu bukan tak syekh ni. Sih. Fardu ain tak lepas nah. Akidah pegangan ahli sunnah wal jamaah tak lepas. Bagaimana ilmu tinggi-tinggi? Jadi kerana tu dinding kita sendiri, benteng kita sendiri kena berkorban masa, berkorban uang ringgit, harta, untuk kita mengaji ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan takut nak beli duit, nak beli kitab. Ni kadang-kadang kita kalau ada kuliah-kuliah di masjid-masjid, di rumah-rumah kita, mengajar kitab akidah ahli sunnah wal jamaah, tak bawa kitab, tu guru je bawa kitab. Nyengeng tu guru bawa. Anak murid bawa konek bawa pistol, peluru 2 butir. Relax nyanda dinding. Allah terbalik. Ni memanglah akhir zaman tadi gitu. Kalau zaman dulu tok guru tak bawa kitab sebab ilmu dalam anak murid ni bawa kitab. Baca. Salah tu. Tok guru syarah ya. Akhir zaman tukar, tok guru menyengeng bawa kitab. Besar lah tu kitab, dengan laptop lagi deh. Anak murid relax nyanda dinding. Insya dah ni lama menanti ni ngajar. Aduh, berat kita. Nak korban masa, nak korban duit untuk akidah kita juga. Kayak gitu. Pasal itulah kita orang Melayu ni takut ancaman akidah. Loh, terancam ke akidah tu? Akidah awak tak kuat tu. Kalau kita punya akidah yang kuat, tak ada rasa ancaman apa-apa. Pasal akidah kita kuat. Ni paderi masuk dalam taman rumah dia, hambak dengan kelewel, dengan parah. Takut. Ancaman akidah ni. Tengok. Jadi rosak nama Islam. Patut kayak gitu. Paderi masuk dalam kampung kita, dalam taman kita. Ahlan. Jamu dia nasi khabu kau kat mana ni? Tak ayah. Pani kami pula dakwah. Kayak gitu. Takut apa? Tu bawa akidah kuat. Ni lalu tepi gereja, depan air. Murtad adalah aku ni. Takut yo. Mana lemah rapuh akidah dia. Itu pasal kita orang Melayu gitu. Takut ancaman akidah. Ancaman apa? Akidah kita kuat. Maka sebab tu kalau kita nak akidah kita kuat, kita kena korban. Korban masa, korban wang ringgit. Cari tok guru, ngaji betul-betul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat dan pegang betul-betul dalam hati kita. Maka kalau mari ajaran-ajaran yang menyalahi dengan Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita sendiri boleh tapih, boleh lawan, boleh jadi defend kita. Tidak terjerumus kita dalam lembah kesesatan. Itu dah. Wala'iyadzubillah kalau jatuh dalam kekufuran. Jadi asa cukup setakat tu.
Betul tak? Semaya dia tulis dah ni. 1.40 nak semaya dah saya. Ni pukul berapa ni? 1.38 sedang molek itu. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar ini untuk kita. Jadi tanggungjawab untuk memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini bukan ustaz ketua saja dah. Masing-masing orang Islam bertanggungjawab berkorban menjaga akidah masing-masing. Bukan tanggungjawab JAKIM majlis agama bukan. Sebab kita dalam kubur bila ditanya man rabbuka, jangan kita jawab tanya majlis agama lah. Gitu kan? Man rabbuka, tanya majlis agama Islam lah. Dia jago kau. Gitu. Enggak, kita yang kena jawab, betul? Maka kita masing-masing kena berkorban untuk memperjuang dan menegak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar ni dapat manfaat, terutama bagi diri yang buat sendiri yang bercakap. Kekurangan itu dari dan lepas Zuhur ni siapa-siapa yang nak berwakaf untuk pembinaan masjid Raudhatun Nahdiyyin. Jadi masjid kami ni sudah hampir siap pemasangan kubah Masjid Nabawi dan mihrab Masjid Nabawi, mimbar Masjid Nabawi. Dan kami masih berhutang RM65,000 dengan kontraktor kubah. Jadi siapa-siapa nak kalau tak ada 65,000, boleh bubuh dah RM60 pun tak apa. Jadi mudah-mudahan jadi pahala jariah, wakaf jariah kita di hari akhirat esok. Kemudian siapa-siapa yang berwakaf dan dia nak tahu perkembangan progres, itu boleh ambil nombor telefon saya dan saya masukkan dalam grup para pewakaf yang lainnya. Kita tak ada selindur-selindur dalam apa dia panggil tu, grup pewakaf. Grup pewakaf. Doa-doa mudah-mudahan bulan 7 ni pelajar-pelajar pondok kita tu boleh berpindah ke tanah wakaf dan mengimarahkan masjid yang kita dirikan dengan duit-duit sumbangan daripada masyarakat. Jadi masjid tu kita buat daripada daripada bawah korek tanah pasal tiar dia sampai ke leher kubah itu sendiri, tak pakai kontraktor. Cuma kubah ni je pakai kontraktor. Pasal tu kita tak boleh nak buat. Jadi berharap-harapnya biar adalah pada tengah hari ni RM65,000. Biar RM65,000 dalam tabung yang kita sediakan di belakang tu. Supaya kita ni tidak berhutang dengan kontraktor tu. Selewat-lewatnya kita kena bayar pada akhir bulan depan, akhir bulan 7. Dia bagi tempoh sepatutnya kena bayar selalu. Habis siap dia pasal selesai, habis dia bayar. Tapi saya tu tak cukup duit, saya merayu lagi lah, minta budi bahasa, minta tangguh bayar. Jadi dia bagi tangguh hingga pada akhir bulan 7. Jadi pakak-pakak war-war, pakak-pakak tolong, mudah-mudahan boleh langsai hutang dengan kontraktor kubah RM65,000 lagi baki insya-Allah. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.